Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara Abdul Rahman? Doa saya anda dan pasangan dan keluarga berbahagia dalam bulan yang serba mulia ini. Kalau ada kesalahan, kita saling bermaaf-maafan. Saudara Abdul Rahman, saudara Syarul Azam, apa khabar dari Kota Baru, Kelantan? Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, Din Qalish, nama tak tahulah nak sebut macam mana tu. Saudara Zamari LC, apa khabar saudara? Puan Raziah Jaafar, doa saya anda juga berbahagia bersama dengan keluarga. Saudara Joka, saudara Kamal Zul, Waalaikumsalam. Muhaizah Ehsan, saya sentiasa mendoakan teman-teman semua sihat walafiat. Begitu juga dengan Dikon Faufa, Waalaikumsalam. Saudara Puan Anggrek Rimba, Waalaikumsalam anak anda daripada Pahang ni ya. Saudara Satria Setiawan, doa saya juga untuk anda. Saudara Tarmizi Z, begitu juga dengan saudara Muhammad Safari Mat Zain. Apa khabar anda semua? Arifin Abdul Halim, Abdul Rahman Man, saudara Muhammad Harmi, Waalaikumsalam. Beliau berikan salam untuk semua teman-teman yang berkesempatan dalam live ini. Begitu juga dengan Putra Carlos, saudara Ahmad Tarmizi, saudara Syamsul Anwar, Ben Jetik, saudara Ben Jetik, doa saya anda bahagia. Paipon IP, Paipon kalau datang selalunya ada yang kontroversi. Puan saudara Narawi Pawi, Puan Sharifah Hafifah, Zack Zul, begitu juga dengan Putra Khalid, Puan Marabiah Abdullah, saudara alias Abdul Latif, Puan Lina Arina, Kuih Seruh, dari Pahang ni, Kuih Seruh, orang Pahang. Strawberry, Raziah Jaafar, Muhammad Safri Zainuddin, Nasyik Kandar Nash. Hari ini saya buka dengan nasi kandar, saudara. Saya buka puasa dengan nasi kandar, saudara Nash. Saudara Syahli Ahmad, Waalaikumsalam. Daripada Putrajaya, saudara Syahli. Saudara Nordin Mansur, Jamuddin Labuan. Saudara Jamuddin daripada Labuah, bukan dari Labuan. Saudara Jamuddin Labuah. Kamazul, ulas sikit pasal komen Menteri KKM pasal pendik, tak tahulah Fazil Akmal. Sebentar lagi insya-Allah kalau kesempatan saya akan ulas. Saudara Adam Norwich, Muhammad Sufi, terima kasih. Cik Latif, Muhammad Khairil Kamarudin, saudara Puan Yati Muar, ini mungkin dari Muar lah ni Yati Muhammad Ayub, saudara Abu Samah, Muhammad Basri, Puan Norehan Ramli, apa khabar Puan? Saudara Richard Bakri, ini rasanya dari Sabah ni kalau Richard Bakri. Saudara Zulkifli Zul, Hani J Captain, terima kasih. Saudara Ismail Ali Bak, Air Mata MKT. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan saya malam ini. Baik saudara, seperti biasa, saya harus memberi laporan kedudukan negara kita berhubung dengan jangkitan COVID-19. Hari ini adalah hari Ahad saudara, 24 April. Merupakan hari yang ke-22 Ramadan. InsyaAllah besok 23. Ini sebenarnya inilah malam 7 likur. Dan ini juga merupakan hari yang ke-758. Negara kita dijengah oleh virus corona yang masih belum usai lagi saudara. Dari laporan saudara Rio, saya melihat ada pengurangan jumlahnya sebab kemarin 6,342 tapi semalam dia susut kepada 5,624. Alhamdulillah nampaknya semakin susut. Dan jumlah jangkitan yang terkumpul adalah 4,427,067 orang warga kita. Dan yang dapat disembuhkan oleh Kementerian Kesihatan 4,310,599. Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga di Kementerian Kesihatan yang bertungkus lumus memerangi wabak virus corona. Bagaimanapun semalam dilaporkan ada 9 kematian. Itu laporan daripada Saudara Rio, dia kata semalam ada 9 kematian. Menjadikan jumlah angka kematian menjangkau 35,491. Terima kasih Saudara Rio kerana hari-hari mengantar kepada saya gambaran dan kedudukan COVID-19. Dan saya melihat dalam keadaan ini 3 negeri saudara
yang ada peningkatan sedikit. Lain-lain negeri nampaknya susut, alhamdulillah. Malahan Selangor pun sudah susut kepada 3,583. Negeri-negeri yang masih ada peningkatan di Kedah daripada 91 naik 94. Di Pahang daripada 61 naik kepada 75. Di Labuan daripada 11 kepada 9. Itu sajalah saudara. Itu laporan yang saya dapat. Artinya 2 lah, sebab Labuan dia turun bukan naik daripada 11 kepada 9. Dan untuk bulan ini, bulan April, dengan jangkitan sejumlah 5,624, artinya sudah 215,021 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saudara, dekat-dekat nak raya ni berusahalah kita. Kalau boleh berhati-hati. Kalau kita ada di tempat ramai, kalau anda membeli belah dan sebagainya, pastikan ada penjarakan sosial. Ini bukan kita kata mereka ada jangkitan, tidak. Tapi untuk berhati-hati saudara. Berapa hari je lagi kita dah nak raya ni. Saudara, itulah yang saya dapat sampaikan kedudukan COVID-19. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Melaya yang tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya supaya dapat kita berkongsi informasi. Baik saudara, kita seperti biasa 7 hari lagi masih lagi dalam e-commerce. Kalau saudara ada produk lagi, hari-hari terakhir mahu diwawarkan produk saudara, silalah hubungi saudara Al-Azhar di talian 011330 41241. Dan dengan Al-Azhar ini jangan lupa dia punya haruman setangi bakur. Untuk rumah anda, bilik anda, aromanya mewangi saudara ya. Tujuannya adalah supaya bila kita aroma wangi, ialah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Jangan lupa saudara, dekat nak raya ni kalau nak minyak wangi, hubungi Al-Azhar. Saya pakai minyak wangi Amir Al-Qud. Dan masih ada lagi ruang untuk saudara memesan rendang Tok Naneng. Ini produksi ibunya, Ibu Al-Azhar, adalah merupakan tradisi warisan negeri Perak, iaitu rendang tok dan bahulu berdal. Tinggal lagi dalam 2-3 hari je lagi. Lepas itu pesanan ditutup kerana dia pun nak sibuk nak membuat persiapan hari raya. Saudara, dengan Azhar jangan lupa juga gula O. Dan Siti Farehah 017-711-4300. Tinggal lagi beberapa kilo saja saudara. Itu bekalan daging yang ada di tangannya. Cepat-cepatlah anda berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk mendapatkan dendeng manis Siti Farehah untuk makan dengan ketupat dan sebagainya. Lemang pun sedap saudara. Juga jangan lupa Syauqi di talian 012-357-5707 untuk buah-buahan ini untuk Lemah Kelang. Dan juga yang terakhirnya adalah Popiah Sira Lady Maria. Sibukkan dia dengan memesan melalui saudara Nizam di talian 019-435-1203. Popiah Sira Lady Maria sesuai sambil kita borak-borak air raya makan. Pedas, rangup dan manis. Itu saja saudara yang sempat saya berikan gambaran, kedudukan ya, Kamal Awang, saudara Wan Ahmad, Cik Kamariah, saudara Suratman Muhammad, Afifi Nur, Azimah Hamidi dan Farhan Hanibu. Baik saudara, seperti biasa kita masuk segmen naluri kehidupan saudara ya. Apa khabar saudara Abdul Hamid? Ini daripada teman kita daripada Instagram. Teman, kalau anda menghadapi masalah di Facebook, sila layari Instagram. Halaman sama, Amir Rijaz Fan, supaya tidak terganggu perbincangan kita. Ya, saudara Lat Subaki, saudara Muhammad Effendi. Dan yang saya perlukan daripada anda adalah like, share dan jangan lupa subscribe. Tujuan di subscribe itu kerana kadang-kadang kita terlupa, lepas 30 hari tak dapat nak dia punya notification. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe di dua-dua tempat, iaitu di Facebook dan juga di Instagram. Cucu saya ni dia nak masuk. Tu dia. Senyum je dia. Wajah orang puasa.
Nampak gayanya tahun ini dia rasanya genap sebulan. Puasa sebulan. Sebulan dia berpuasa. Kuat imannya, insya-Allah, alhamdulillah. Baik, saudara, berbalik pada naluri kehidupan. Kerana daripada Aisyah, daripada Saidina Aisyah radhiyallahu anha, ini bunda kita berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, iaitu jika ada suatu hari yang aku tahu bahawa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, apakah doa yang mesti aku ucapkan? Jadi bunda kita bertanya pada baginda Rasulullah, jikalah diketahui malam itu malam Lailatul Qadar, apakah doa yang terbaik? Maka jawab baginda Rasulullah SAW, berdoalah, Allahumma innaka afwafun tuhibul afwa fa'fu anni. Maksudnya, susah nak cakap dalam bahasa Arab, berdoalah bahasa kita, saudara. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kita angkat tangan, kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Engkau sentiasa memberi pengampunan atas kesalahan hamba-Mu. Maafkanlah segala kesalahanku. Itu doa yang terbaik kita minta. Kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Ini adalah hadis daripada Sunan Tirmizi yang ke-3513. Dan status hadis ini adalah hadis sahih, saudara. Pengajarannya, ya saudara, 10 malam terakhir. Sekarang ni dah masuk malam 7 likur ni. Dari bulan Ramadan, menuntut kita memperbanyakkan amal ibadat. Termasuklah memperbanyakkan doa. Kerana Rasulullah menganjurkan kita agar memperbanyakkan doa yang memohon keampunan. Sebab kita sebagai insan yang terlalu kedil di bumi ini, yang penuh dengan segala debu-debu kekotoran, kita tidak dapat lari dari melakukan kesilapan. Jadi bermohonlah kepada Allah SWT dengan doa, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan Engkau sentiasa memberi pengampunan atas kesalahan hamba-hamba-Mu. Maafkanlah segala kesalahanku. Saudara, kalau kita dengan kawan-kawan, saudara Muhammad Azab, saudara Ismailis, Puan Mariam Putih, kalau kita dengan kawan, kita bergaduh, kita lari. Tetapi tidak dengan Allah SWT. Setiap kali kita dengan Allah, kita menghadapi masalah, kita melakukan kesilapan, kadang-kadang kita teringat, alamak, silap tadi. Kita berdoa, kita sujud, memohon daripada Allah. Jangan lari daripada Allah. Lagi banyak kita buat kesilapan, lagi rapatlah kita dengan Allah. InsyaAllah, saudara. Ini yang saya dapat daripada teman-teman, para ustaz. Dia kata pada saya, dia kata, jangan lari daripada Tuhan. Kalau kita memperolehi kekayaan, memperolehi kesenangan, kita sujud syukur. Kalau kita dijengah oleh masalah, segala kesukaran yang kita hadapi, juga kita sujud memohon keampunan dan juga memohon agar dihuraikan segala masalah di dunia ini adalah ketentuan daripada Allah SWT. Ingat, saudara, ya. Jadi itulah. Setelah itu saya mengajak teman-teman, marilah kita perbanyakkan doa. Itu pertama sekali memohon keampunan. Kerana kita tidak lari, tidak sunyi dari melakukan kesilapan. Ingat, saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Baik, saudara, itulah kita tentang naluri kehidupan yang sempat saya nyatakan pada malam ini. Dan kita santun pula, ya, Puan Azmah Husin. Apa kata mutiara kata daripada culipan sahabat saya, Cikgu Hibil. Selamat berpuasa, Cikgu Hibil. Katanya, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahawa ia selalu senang. Itulah orang yang hebat, saudara. Kalau kita dapat menyembunyikan kesukaran, kesusahan kita, tak perlu kita meminta-minta, kita menagih dan sebagainya. Ingat, saudara, rezeki datangnya daripada Allah SWT. Ini juga adalah yang diturunkan oleh Imam Syafi'i. Terima kasih, Cikgu Hibil. Ingat, saudara, orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahannya, sehingga orang lain mengira bahawa ia selalu senang. Biarlah orang nampak seolah-olah kita senang, tapi dalam hati Tuhan saja yang Maha mengetahui. Ya, saudara, tukiran kitam, apa khabar? Wah, saya bila sebut tukiran kitam ni teringat dia punya mi rebus. Tu hari dia beri kepada saya, makan satu keluarga. Terima kasih. Salam untuk isteri tukiran. Mudah-mudahan saya dapat bertandang lagi ke Muar. Saudara tukiran, saudara Zari Zam, saudara Ibrahim Said, Harmanis Daramin.
Rohana Jamali. Apa khabar puan? Saudara Joyomoh Sidik. Kalima Angels. Apa khabar? Zulkarnain Daud CO. Ini di Instagram. Baik saudara. Seperti biasa, kita mulakan malam ini dengan salam 7 liku. Saya tak boleh kata lagi salam impian wang sebarang pekerja. Sebab saya yakin besok mungkin ramai lagi yang akan memperolehi wang yang sepatutnya milik mereka dibayar oleh kumpulan wang simpanan pekerja. Cuma saya nak berpesan, ingat saudara, apa yang kita perjuangkan selama ini, bila dah dapat duit ini, jangan kita habiskan. Simpan sedikit, pakailah sedikit saja saudara, sekadar untuk kita keperluan. Ini adalah wang untuk permulaan kehidupan saudara. 2 tahun kita berjuang, dah dapat tu, jangan kita horaikan ya saudara. Ini kita tak tahu apa nak jadi lepas ini. Ingat saudara, saya selalu berpesan pada anda, membeli belah tu boleh, tapi belilah apa saja yang diperlukan. Bukan apa yang anda inginkan. Buy what you need. It is not what you want. Sebab selalu saya katakan, kalau nak ikut hati, satu komplek kita nak bawa balik saudara ya. Saudara Daud, saudara Puan Hasna, Hafiz Amin ya saudara. Baik saudara, tajuk bicara kita adalah tentulah malam 7 liku saudara. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan perbincangan kita malam ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, hari-hari hantar pantun dari Perlis, bukan senang saudara. Beliau sudi berkongsi pantunnya untuk kita bersama saudara. Kata Pak Nazil, budak-budak bermain belon, tersipu-sipu belon di jari. Berebut-rebut hendak menjadi calon, sanggup menipu diri sendiri. Ini Pak Nazil dia mengkritik pimpinan orang politik ni berebut-rebut nak jadi salon. Malahan kadang-kadang mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, saudara Puan Saliah Bahari. Salam tu, barang mahal, buluh lemang pun naik harga. Oh, memanglah. Kemudian kata Pak Nazil lagi, diracik-racik daging berlemak mengerat pria menyiang mempinis. Sungguh licik kalau dah tamak berwajah ceria, bermulut manis. Mempinis itu adalah jenis ikan laut saudara. Jadi diracik-racik daging berlemak mengerat pria menyiang mempinis. Itu sejenis ikan laut. Sungguh licik kalau dah tamak berwajah ceria, bermulut manis. Jadi berhati-hati saudara. Kadang-kadang orang datang jumpa kita, manis saya bicaranya, mestilah ada sesuatu. Berhati-hati ya. Kekanda Zainal, Puan Badaria, Syarul, Syekh Hazli, Salmi Ahmad, Saudara Zul, Zamrul. Terima kasih. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe ya wi. Usai pantun, terima kasih Pak Nazil, kita santun segmen Gedung Ilmu. Ini juga perlu supaya saya memberi pencerahan ini dapat ilmu sedikit. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku yang berjudul judul bukulah Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Ini buku ini terbitkan oleh dalam bahasa, dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Ia menyatakan bahawa amatlah wajar kita renungkan berhubung dengan soal kepimpinan kita. Kerana pemimpin Melayu khususnya untuk hari ini dan akan datang, hendaklah pemimpin itu terdiri daripada mereka yang bukan peradang. Peradang ni selalu nak marah aja, selalu bad mood. Kerana sifatnya pemarah, suka meradang, mencerca, mencaci pagi dan petang. Kalau pemimpin yang jenis peradang tu, dia begitulah. Belum apa-apa lagi dah dicaci semua orang. Kemudian katanya lagi, perasaan orang tidak ia timbang. Pemimpin yang peradang, dia tak pedulikan orang punya perasaan. Dia kira diri dia saja. Kalau dah dilantik sebagai pemimpin, aib malu orang ia tak kenang. Dia tak memikirkan soal aib, soal malu orang, tahu nak menengking aja. Memerintah tidak menurut undang. Undang tu undang-undang saudara. Hatinya busuk, akalnya melentang-lentang. Melentang akalnya. Orang kata begini, dia kata begitu. Jika dijadikan pemimpin, pastilah bencana yang mendatang. Dijadikan tua, banyak yang menyilang. Menyilang tu orang menengkah saudara. Mama Yoh. Dijadikan tua, banyak menyilang. Dijadikan induk,
kena pengkelang. Dilempar ada orang, saudara. Dijadikan tiang, pastikan tumbang. Dijadikan tudung, akan melayang. Memimpin negeri, binasalah orang. Itu kalau kita lantik seorang yang kaki peradang. Sikit-sikit dia nak meradang, nak tunjuk dia punya egonya. Saudara, kita sambung lagi. Apa lagi dalam depan buku sebut, kita sambung lagi malam besok, saudara. Terima kasih Tan Sri Johan atas buku itu. Saudara. Dan tentulah saya memberi peringatan pada teman-teman. Kerana banyak saya tengok kali ini, mereka yang menyunting dan masukkanlah YouTube live saya ini, Mamayo, by Cik Fatir, Adiwana, Kian Seng, Ahmad Amiruddin, Teratai Selasih, Zainal Abidin, Sas Hasan. Kerana saya melihat sejak 2-3-4 hari ini, banyak sangat live saya ini yang disunting dan dimasukkan dalam channel YouTube. Tapi kadang-kadang lari daripada tajuknya apabila mereka memberi tajuk, menyunting pendek-pendek dan tidak mengikut. Kalau nak sunting, kalau nak pakai semua. Baru dapat benar pencerahan. Tidak nanti lain maksudnya, saudara. Sebab itu saya katakan mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun apa-apa channel pun, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan apa-apa yang anda coretkan dalam komen di sini juga, jika ia bertentangan dengan peraturan komunikasi negara, maka anda juga harus bertanggungjawab. Saya tak bertanggungjawab sebab saya tak ada mampu lah, saudara, untuk memantau semua komen maupun suntingan. Ingat, sekali lagi saya ingatkan bahawa ini pencerahan politik bermatlamatkan untuk sekadar memberi informasi kepada warga kita yang saya yakin begitu dahagakan informasi, keadaan sebenar dan latar belakang ceritanya. Lebih tak ada, saudara. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda boleh bersetuju, anda juga boleh tidak bersetuju. Cuma kalau saudara rasa nak argue ataupun membahaskan apa yang saya lontarkan, hantarkan kiriman dan gunakan bahasa yang baik-baik, saudara. Kita adalah warga cinta damai dan menggunakan bahasa yang harmonis, saudara. Tadi teman kita mengatakan buluh lemang pun dah naik. Semua naik sekarang ni. Jadi bagaimanapun, saya mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dapatlah memantau dalam saat-saat begini tentang kegiatan setengah pihak yang membawa masuk sayur-sayuran daripada luar. Tadi saya tengok tapi tak tahu di mana, ya. Kerana ada pengusaha ataupun petani yang mengusahakan ladang timun. Bertimbun-timbun timunnya. Tapi tidak boleh nak dijual kerana katanya banyak timun-timun yang didatangkan daripada Thailand. Sebab itu dia kata, tolonglah kami bantu petani timun ni. Kerana kemasukan dengan banyaknya timun Thailand menjelaskan pendapatan kami. Itu keadaannya. Jadi Kementerian Pertanian pun kena tengoklah benda ni. Janganlah dijadikan saat-saat begini nak mengaut keuntungan. Begitu juga kita melihat sekarang ni, saya harus memberi kesedaran pada anda semua, terutama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, tentang banyaknya kebanjiran produk-produk makanan yang didatangkan daripada negara China yang ada dalam tin. Pastikan kesahihan, ketulinan dan soal halal haramnya. Sebab negara China dia bukan negara Islam. Pedagang-pedagangnya memikirkan soal keuntungan, jangan kita tersalah beli. Mungkin sardinnya ke, atau macam-macam lah. Ada yang ada daripada negara China tu. Berhati-hati. Saya bukan ketepikan, tapi berhati-hati dan kita minta agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna memantau semua barangan, makanan terutamanya yang datang daripada negara luar, supaya warga kita ini sentiasa terhindar daripada makanan yang tidak baik. Kita mahu warga kita mendapat makanan yang baik, membeli bahan-bahan yang sahih, halal haramnya, saudara. Itulah soal harga barangan. Memang saya pun tak boleh nak kata apa. Tiap-tiap malam masih menjerit. Orang pun bosan mendengar saya bercakap. Lain tak ada tentang kenaikan harga barang. Tadi kata harga buluh naik. Bukan saja harga buluh. Harga daun ketupat pun naik. Segala-galanya naik. Tak tahulah bilakah masanya harga barangan itu akan turun. Kita berdoalah supaya suatu ketika nanti barangan itu dapat dikawal secara tuntas.
Dalam pada itu, saya amat bersimpati dengan teman-teman kita yang berada di Tangkak. Saya ingin berpesan pada anda, kerana sekarang ni musim hujan, dah turun di Tangkak. Oleh itu, menurut pihak berwajib, sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka di Tangkak mula petang semalam. Kerana ada juga rumah-rumah yang dimasuki air, iaitu di kawasan Kampung Parit Pulai. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Tangkak, ada seramai 10 mangsa banjir daripada 2 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serum yang dibuka sejak 4 petang kerana hujan berterusan. Saudara, bila hujan begini, berhati-hati. Saya bersimpatilah saat-saat kita nak menyambut Hari Raya ni. Kalau datang musibah begitu, apa yang dapat kita lakukan? Hanya kita mengharap pihak berwajib, Kementerian Kebajikan dan juga majlis daerah, bantulah. Sulurkan bantuan seikhlas mungkin. Sekarang ada musim banjir dah turun balik, walaupun panas, dekat sebulan dah panas, tapi sekarang ni dah mula berkurangan. Dan sesuatu yang amat menggerunkan saya apabila saya menatap bagaimana berita yang terdapat di Pulau Pinang. Ini kejadiannya di Pulau Pinang, bagaimana sindiket yang turut melibatkan pepegawai. Ada orang yang di Jabatan Pendaftaran Negara Pulau Pinang yang dipercayai mereka menerima antara 100 hingga 600 ribu daripada warga asing. Kerana pihak polis telah pun menahan 20 individu kerana disyaki terlibat dalam pengeluaran sijil kelahiran dan kad pengenalan MyKad secara penipuan. Ini saya mengucapkan syabas kepada pihak polis Pulau Pinang telah pun dapat memberkas 20 orang yang terlibat dalam sindiket pengeluaran kad pengenalan dan juga sijil kelahiran. Jadi menurut Pengarah Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad, suspek yang ditangkap di Pulau Pinang pada 19 Ogos lalu terdiri daripada 17 warga tempatan, 2 warga Cina dan seorang warga India. Kesemua individu tersebut berumur antara 32 hingga 70 tahun. Jadi, kalaulah negara kita begitu mudah untuk dimasuki oleh orang luar, ini masalah. Dalam keadaan ekonomi kita begini, tiba-tiba orang pula mudah dapat pasport, mudah dapat kad pengenalan. Jadi, saya haraplah, kalau kita dapat tahu, sila hubungi pihak polis, pihak berkuasa, kita beritahu pada mereka supaya mengambilkan tindakan. Bagaimanapun, saya mengucapkan tahniah kepada pihak polis. Kerana menurut Datuk Huzair, individu ini meliputi ejen, orang tengah, penganjur dan pemilik kad pengenalan, sijil lahir serta pasport Malaysia. Ini semua fraud, penipuan. Katanya dalam kenyataan, dalam serbuan tersebut, polis merampas pelbagai barang, termasuk 38 unit telefon bimbit, 34 pasport, 5 salinan sijil kelahiran dan 58 salinan pasport serta wang tunai. Pada warga kita, janganlah anda menjadi pengkhianat pada negara kita, saudara. Sebab itu, apa yang dinyatakan oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dia kata kerajaan mesti segera melakukan siasatan secara komprehensif dan telus serta mengumumkan dapatan siasatan berkenaan insiden ratusan tahanan Rohingya yang melarikan diri dari depot imigresen sementara di Relau, Pulau Pinang. Ini perlu tahu, ini rakyat perlu tahu. Kerana menurut Naib Presiden itu, insiden melarikan diri, protes dan rusuhan di pusat tahanan imigrasi bukan sesuatu yang baru dan ia terus berulang kerana mungkin berpunca daripada beberapa masalah di depot tahanan. Jadi, jelasnya ia seperti kesesakan dalam blok tahanan, tempoh tahanan yang lama dan terhad, serta kemampuan sumber kerajaan dalam pengurusan pusat sedemikian. Kerana penahanan berterusan dan lama tanpa kejelasan tentang kesudahan terhadap nasib dan masa depan mereka adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ramai sekarang ni yang ditahan itu adalah mereka pelarian, lari daripada negara mereka. Ini juga harus kita sedari, saudara. Kita negara makmur, jangan sampai negara kita jadi seperti mereka, maka rakyat kita nak lari ke mana? Jadi dalam mengulas lanjut ini tentang hak asasi ini, Datuk Khalid Nordin mengatakan tahanan baru mesti segera didaftarkan dengan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian, UNHCR. Saudara, kita mahu supaya permasalahan pendatang asing, pelarian ini
ditangani dengan baik supaya kita tidak lihat sebagai sebuah negara yang zalim, ya saudara. Saya bila melihat kenyataan tersebut, tentulah agak ngeri lah. Pasport palsu, pelarian boleh lari daripada depot, apa nak jadi ni? Ini yang kita harapkan dapatlah ditangani secara tuntas. Saudara, dalam pada itu saya membaca tentang laporan utusan online, ya. Memang ini lazimnya waktu saya menjadi warga jurnalis dulu, memang banyak berita-berita yang menyentuh tentang kehidupan rakyat. Tapi yang ini agak menyentuh perasaan kerana utusan online melaporkan kehidupan marahan yang terpaksa menjual apa sahaja demi kelangsungan hidupnya. Malahan dia kata, saya nak jual televisyen ini, harganya RM100. Duit itu nanti bolehlah saya beli barang keperluan untuk keperluan dapur. Inilah dialami oleh saudara Muhammad Nasir Din, berusia 38 tahun yang tinggal di Kampung Teluk Teduri, di Baling, ya saudara, kerana tidak mempunyai sumber pendapatan sejak 2 bulan lalu. Jadi dia nak jual televisyen pun nak jual, apa sahaja yang boleh jual lah. Kerana menurut saudara Muhammad Nasir, dia tidak mempunyai pilihan lagi lah, sebab memerlukan wang untuk membeli barangan makanan harian. Bukan nak beli barang makan, bukan hari raya saudara. Bukan untuk beli kuih muih, tidak. Untuk barang makan harian. Walaupun dia hanya tinggal bersama isterinya Syuhaidah Muhammad Ghazali, berusia 33 tahun, kerana masih belum dikurniakan anak, barangan makanan tetap diperlukan. Suami isteri ini, kami pernah, katanya, saya sedih tengok ni saudara, kami pernah tidak makan nasi kira-kira seminggu kerana tidak mempunyai duit untuk membeli beras dan terpaksa tunggu isteri saya yang bekerja di kilang mendapat gaji hujung bulan. Itu yang saya katakan, negara makmur, macam mana rakyat kita boleh jadi begitu, saudara. Dan saya haraplah teman-teman kalau mendengar pencerahan saya di Baling khususnya, tempatnya adalah di Kampung Teluk Teduri. Silalah santuni hari raya, hari baik, bulan baik ini saudara Nasir Din, berusia 38 tahun, saudara. Dan mereka berusaha untuk hidup, bukan untuk senang lenang saja, untuk hidup. Dan bila keadaan begitu, saya teringatlah masa susahnya zaman saya. Kita masuk sikit saja, legakan sikit fikiran anda dalam segmen terkenang-kenang. Kerana apa yang dialami oleh saudara Muhammad Nasir dari Baling bukan perkara baru dalam hidup saya ini, kerana saya pernah melalui liku-liku perjalanan dalam meniti usia yang begitu panjang saya. Malahan sebagai warga jurnalis, saya dulu pernah jadi wartawan. Memang seringkali saya didedahkan dengan catatan pilu yang sendu sebegini. Namun itulah realiti saudara, kehidupan yang perlu kita lalui di bumi merdeka ini. Ini yang selalu saya katakan, amat menyedihkan. Perkara ini berlaku di bumi merdeka yang aman makmur. Saya haraplah pimpinan dapat menyantuni persoalan rakyat ini. Janganlah kita memikirkan diri kita saja, saudara. Kemudian, dalam segmen ini ada teman bertanya pada saya semalam. Dia kata, apakah yang dimasukkan sebagai malam 7 likur? Kerana mungkin anak-anak muda sekarang ni dia tak faham, dia tak tahu. Dia minta saya tolong beri pencerahan. Zaman saya dulu, malam 7 likur ini adalah malam kita merayakan. Kerana kita yakin itulah kehadiran malam Lailatul Qadar. 7 hari sebelum kita menyambut hari raya, itu dipanggil malam 7 likur. Maka seluruh halaman rumah kita ini dibersihkan. Daripada siangnya, rumput rampai semua dibersihkan. Kalau ada sawang-sawang dibuang. Dan pelita panjut terang benderang sampai ke subuh. Kerana kita yakin 7 hari terakhir ini malam-malam terakhir. Sebab kita yakin akan hadirnya Lailatul Qadar. Artinya kita menyambut kehadiran. Anak-anak akan bermain bunga api, dentuman. Dan waktu-waktu inilah juga, saudara, selalunya malam 7 likur ni selalu orang kata 20 Ramadan. Tapi 7 hari sebelum tu, saudara. Kerana kita yakin segala doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya di kampung-kampung saya ni, inilah malamnya anak-anak gadis menggantung Allah, dia panggil apa? Menggantung kain langsir baru. Yang telah dijahit 2-3 hari lepas. Malam ni mulalah sibuk menggantung. Maka rumah-rumah di tingkap-tingkap dapatlah kita lihat kain langsir yang baru. Seronoknya waktu itu, saudara. Hari ini tak ada dah.
Hari ini semuanya terhias dengan lampu lip-lap elektrik. Zaman saya dulu, lampu panjut, anak-anak berlari keliling kawasan rumah. Tak ada dah main polis sentri, tak ada dah waktu tu. Tapi main bunga api, main mercut, dan kita mula menyambut kepulangan teman-teman perantau, yang anak-anak muda ke, yang merantau, mencari penghidupan. Inilah masanya. Dan yang paling sekali seronoknya, corong-corong radio. Kami dulu hiburannya lah radio. Corong-corong radio mulalah memainkan lagu yang bertemakan sambutan Hari Raya. Dan lagu yang paling kerap didendangkan adalah nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Saya ingat, di Hari Raya terkenangku kepada si dia, kampungku nun jauh di sana, ayah serta bondaku. Aduh, sayu saudara. Bila dengar lagu tu, sayu. Kerana Dendang Perantau. Lagu itulah lagu Dendang Perantau. Bila dia masuk paranya, hancur musnahlah. Impian yang murni tinggal menjadi kenangan. Hanya rangkaian kata-kata dan lagu. Dendang Perantau. Jadi teman-teman yang merantau, yang tak dapat pulang berhari raya, bila dengar lagu ini, menitiskan air mata. Tolong, jangan lupa mengantung kad raya juga. Ya, waktu ini memang banyaklah kad-kad. Zaman saya dulu, banyak kad-kad raya akan digantung di tepi-tepi tu. Dengan rasa bangga, megah, seronok. Kalau kawan datang, banyaknya kad raya. Artinya kita ni ramai sahabat. Tapi bab saya katakan, kad raya yang paling diutamakan adalah datang daripada pemimpin negara ataupun daripada kekasih. Wangi kad raya tu besar, gambar bunga dan sebagainya. Tukiran kita Allahyarham Saloma. Itu lagu tu, ini Saloma, banyak orang menyanyikan lagu tu saudara. Dalam pada itu juga, selain daripada lagu Dendang Perantau, ini dam dum dam, bunyi mercun belum. Itu 2 hari sebelum nak raya. Ini dah masuk malam 7 liku, 7 hari nak raya ni. Dan waktu itu juga, kalau saya ingat, ada satu kumpulan. Saya sampai hari ini, iaitu kumpulan Harmoni. Itu penyanyinya saudara Zubir Ali. Ini lagu yang memuji ketuhanan. Dan bila dimainkan, dekat-dekat nak menyambut raya ni, kita terkesima. Ataupun kita sendunya terasa sangat. Bila dia nyatakan baik-baik lagunya, Tuhanku, dalam termangu, ku sebut namamu, biar susah sungguh, mengingat kau penuh sendu. Aduh, syadunya. Kerana waktu itulah kita memuja Tuhan. Dia kata, baik-baik lagu Tuhanku, dalam termangu, ku sebut namamu, biar susah sungguh, kerana mengingat kau penuh sendu. Jadi saudara Allahyarham Zubir Ali dah tak ada. Jadi kalau saudara dengar lagu-lagu ini kumpulan Harmoni, saya bila dengar lagu tu teringat. Selalu dulu dekat raya lah saudara. Ada teman dengar, bukan mereka juga susah. KMK pesara JSC Jabatan Telekom juga susah sebab gaji pesara JSC hanya bawah 300. Memanglah saudara. Dalam keadaan sekarang ni saya tahu teman-teman yang menyambut raya ni, memang kali ni raya kita, walaupun kita boleh merayakan hari raya di kampung bersama dengan keluarga, tapi sebab tu saya katakan berhati-hati. Apa ni saudara, jangan marah saudara bila ada kata penipu. Rosli Rahim, kemenangan 2/3 UMNO BN pada PR15 akan memudahkan tindakan pembersihan negara dan penangkapan penipu pembohong pengkhianat. Ini kita tinggal harapan saudara. Kita mengharapkan. Lebih tak ada saudara. Jadi usahlah kita nak bagi tak tahulah saya macam mana dalam politik, suasana politik kita ni begitu bergelutlah. Saya mengharapkan adanya malam Lailatul Qadar, kita berdoalah pada Allah SWT supaya diusaikan segala permasalahan politik saudara. Kerana sebenarnya saudara, selepas cerita tentang lagu Dendang Perantau, kita dengar cerita sikit lagu tentang lirik saudara Zubir Ali yang memuji keesaan Tuhan. Ini lagu-lagu yang menyentuh jiwa kita, selalunya dimainkan di corong-corong radio saudara. Dekat-dekat nak raya ni banyaklah penyanyi-penyanyi, banyak lagu-lagu bertemakan hari raya. Dan saya ingat lagu tu, lagu Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza dia Ramlah Ram.
Bila dia menggambarkan bonda, anakmu di perantauan, tak balik nak bagi raya, sedih saudara. Tapi nak buat macam mana? Sebab kini ku dimiliki katanya. Tak ada lagi ada peluang. Artinya waktu itu suara Ramlah Ram, nyanyian Ramlah Ram mengimbau bahawa seronoknya ada bunga hari raya tetapi dia tak dapat untuk berhari raya bersama kerana dia telah dimiliki. Begitu juga lagu yang dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza pun sama juga. Temanya lebih kurang. Lain tak ada kesayuan. Bagaimanapun menzahirkan kesyukuran pada Allah SWT, kita dapat menyambut hari raya. Mudah-mudahan waktu yang terdekat dapatlah berkumpul lagi. Tetapi itulah saya katakan saudara, bila kita telah pun meninggalkan suasana begitu, tidak akan dapat kita ulangi semula. Apa yang kita lalui pada raya yang lalu ataupun raya yang 10 tahun, 20 tahun dulu, tidak mampu kita adakan kembali. Masing-masing sudah mempunyai keluarga sendiri. Saya mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai isteri, dan cucu-cucu. Begitu juga saudara. Tidak lagi macam dulu kita balik, berbondong-bondong balik kampung, raya dengan bonda, dengan ibu. Sekarang ni mak dah tak ada, bapa tak ada, malahan kakak kesayangan saya pun tak ada. Abang kesayangan saya juga tiada. Dan mereka sudah tiada meninggal, dan mereka telah pergi meninggalkan kita. Jadi kalau nak balik pun melihat pusara saja saudara. Sebab itu kita benalah keluarga masing-masing dengan kehidupan yang kita tak tahu apa nak yang mendatang. Serah pada Allah SWT. Lagu Balik Kampung Datuk Seriman, saudara saya lah Bari, betul. Dah tak ada lah nak balik kampung, buat apa tak ada orang. Lagu SGB Musafir di Aidilfitri, betul. Ruslan ini lagu-lagu ini lagu doa ya saudara Zul Mahad, lagu doa saudara Zubair Ali. Saudara Amiruddin, Datuk takut bila bab bersih. Silat-silat Datuk ni pun kena bersih sekali. Tak apalah, kalau orang nak bersihkan kita pun bersih lah. Saya dalam usia begini saya tak ada lagi ketakutan. Saya menyerahkan segala-galanya pada Allah SWT. Dan apa yang saya beri pencerahan semata-mata untuk memperingatkan dan juga memberi informasi. Tak ada lebih daripada itu. Dan bila saya menyentuh tentang hari raya, ini kenangan silam kita. Waktu nak menyambut raya, sukanya kita waktu dulu. Tapi semua itu dah tak ada dah sekarang dah. Kemanisan, nikmat berhari raya bersama keluarga sudah tiada. Yang ada, keluarga yang ada hari ini, yang kita harus santuni. Mungkin saudara yang bersama dengan saya, yang seusia dengan saya, anda sedang menyantuni kasih sayang, keseronokan berhari raya ataupun berkumpul dengan keluarga, dalam keluarga sendiri. Saya yakin mak bapak juga mungkin setengahnya tak ada, kakak-kakak juga tak ada. Sebab itu saya katakan, saya teringat kenyataan Allah yarhamah ibu saya. Dia kata, ingat, kata, satu ketika nanti, kalau kamu nak bergaduh, adik-beradik pun bergaduhlah sekarang, katanya. Sebab satu ketika nanti kamu tidak akan lagi dapat bersama. Seorang di timur, seorang di barat, seorang di selatan. Betul. Adik saya ada yang duduk di Sabah, kakak saya seorang ada di sini, abang saya ada di Perak, kakak saya dah tak ada, mak saya dah tak ada, bapa saya dah tak ada. Betul kenyataan itu. Jadi nak bergaduh pun, kata Allah ya rahmah ibu saya, gaduhlah sekarang, kata. Sebab satu ketika nanti kamu tak ada lagi dah. Seorang di timur, seorang di barat, seorang di selatan, seorang di utara. Betul kenyataannya itu. Inilah yang kita alami. Jadi saudara, dalam saat-saat berkumpul ini, ikatkanlah, santunilah kasih sayang itu di saat bersama. Kerana apabila dah usai, dah bubar, masing-masing buat kehidupan masing-masing, ada yang ke darat, ada yang ke timur, ada ke bawah, kita menjalani kehidupan masing-masing. Ya saudara, itu peringatan saya. Baik saudara. Cuma hari ini saya sekarang ni kita masuk bab politik lah saudara. Maafkan saya kalau hari ini agak kasar sikit mungkin bahasa-bahasa yang digunakan. Minta maaf. Sebab saya agak menarik membaca tulisan sulipan daripada Nabil Nakisik. Itu dia dalam media sosial dia menyentuh tentang khianatnya warga UMNO. Katanya biasanya pengikut atau pengkhianat UMNO ni datangnya daripada mereka yang berjawatan. Sebelum ini dia memegang jawatan dalam parti. Tapi bila dah tak ada jawatan, bila dah gagal, bila ditukar ke tempat lain, mula dia menyimpan amarah dan dendam. Akhirnya, mereka yang pernah diangkat menjadi pemimpin, sudah mula melakukan serangan terhadap pemimpin yang ada sekarang.
mereka sanggup untuk bermusuh. Mulalah mendakwa seolahnya dialah arkitek segala-galanya. Jadi sebab itu sudah sampai kata masanya, kata Saudara Nabil, kepimpinan UMNO bertindak. Kalau dulu jika ada pertikaian isu dalam UMNO hanya melibatkan seorang pemimpin UMNO tertentu kerana integriti atau sebab-sebab tertentu. Perkara ini juga biasa berlaku dalam semua parti. Tapi sekarang ini dia kata, sebagai contoh, dia kata ada pemimpin UMNO banyak kali cuba menonjolkan dirinya yang terlalu ke depan. Kadang-kadang dia bercakap seolah dia jurucakap parti dan cuba memberikan tunjuk ajar serta nasihat kepada kepimpinan parti UMNO. Tapi apa yang dilontarkan itu cakap sekat tiang. Pandangan dan tindakannya pula lebih kepada mempertahankan kumpulan yang bukan mesra dengan UMNO. Dia lebih banyak menyantuni pihak sebelah sana. Sebab bila dia kata begitu juga dengan apa yang didedahkan oleh Raja Petra Kamarudin berhubung dengan pendedahan, kata Raja Petra mendedahkan siasatan polis terhadap Nazlan dah pun selesai dan hasil laporannya pun dah ada. Jadi Raja Petra Kamarudin mengatakan beliau juga mempunyai salinan laporan itu. Jadi sekarang ini kita mengharapkan agar keputusan siasatan itu dapat dijelaskan pada warga. Sebab kata Nabil rasanya kalaulah pasukan PDRM tidak mendedahkannya, maka besar kemungkinan RPK akan mendedahkan. Jadi macam mana? Pembongkaran tetap akan berlaku. Siapa-siapa yang sedang melindungi dan menghalang laporan dari ketahuan umum sebenarnya dalam keadaan tersepit. Apapun katanya, kita melihat, ini saya nampak permasalahan tentang hakim. Jadi kita tak seronok tengok benda macam ni. Sebab itu saya katakan bahawa kalau siasatan telah dijalankan, hasil dapatan siasatan itu perlu dijelaskan. Dan kalau bersalah, katakan bersalah. Jangan cuba melindungi. Kita tidak memihak pada mana-mana. Cuma kita merasakan seandainya, persoalannya seandainya kalau benar Hakim Nazlan ada kepentingan, maka beliau tidak boleh menjadi hakim dalam perbicaraan awal Datuk Najib. Jadi sedangkan hakim telah membuat keputusan. Apakah keputusan itu boleh dicabar ataupun perlu dibuat semula? Inilah rakyat nak tahu. Bagi saya, secara peribadi saya, kalau hakim itu mengaku bahawa ada ketempangan dalam perjalanan kehidupannya, jika dia, sebab saya tengok Hanif Katari pun dah mempersoalkan peguam bela Hanif Katari, dia kata kalaulah seorang hakim itu ada kepentingan dalam satu kes, dia kena declare awal dan dia kena meninggalkan, dia tak boleh menjadi hakim. Kalau dia meneruskan menjadi hakim, maka nampak cacatlah penghakiman itu. Jadi kita mengharapkan benda-benda ini dapat diselesaikan secara tuntas. Hari baik, bulan baik, kita saling bermaaf-maafan. Tak ada masalah, saya kata. Kalau tampil ke depan, mengaku bersalah, okey, kita cari jalan lah untuk menyelesaikannya. Dan saya pun tak mau tengok lagi lah pembicaraan Datuk Seri Najib ni tak habis-habis. Bergelut sana, bergelut sini, tak habis-habis. Lepas satu, tapi yang buruknya nanti akan timbul ada warga kita. Orang akan berkata, lain tengok tu, orang Melayu juga. Malu kita pada bangsa lain, saudara. Dan sekarang ini kita melihat, saya tengok masih lagi isu tentang PASLIK. Itu kebocoran dalam minit ataupun ulasan yang ada pihak mengatakan disiarkan, dikeluarkan oleh orang daripada warga PAS sendiri. Iaitu PASLIK ni terbocor. Di mana sewajarnya bila kita lihat benda begitu, UMNO, pimpinan UMNO. Tapi saya nak cakap lebih tak boleh. Kerana Presiden UMNO sekarang ni berada di Mekah. Cuma tinggal pada Datuk Mak Hassan. Saya mengharapkan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai timbalan Presiden yang mangku dalam ketiadaan Presiden UMNO dapat segera bertindak. Kerana kita UMNO dah tak mampu lagi untuk menyimpan musang yang berbulu ayam. Kita sudah mempunyai pemimpin yang sikapnya seperti musang berbulu ayam. Walaupun respon dari beberapa pemimpin PAS hanya sekadar penafian, tapi tiada laporan polis dilakukan oleh Presiden PAS berkaitan perkara tersebut. Lebih mengejutkan, reaksi pemimpin dalam UMNO pula lebih sulu dari kuah. Ada pula pemimpin UMNO yang seolah nak membela. Tak ada kesan dan sebagainya. Jadi secara tiba-tiba ada yang mengatakan kandungan PASLIK tidak perlu dibesarkan. Kerana persoalannya, adakah kandungan PASLIK itu
memang diketahui pemimpin tersebut kerana beliau sebahagian daripada perancangan kandungan dokumen itu. Banyak menimbulkan persoalan, saudara. Jadi dalam keadaan begini, bila PAS menafikan, kita mula bertanya, bolehkah kita percaya? Apakah rakyat boleh percaya lagi dengan penafian dan pimpinan-pimpinan PAS? Yang kita lihat mereka seringkali berbolok-bolok dia punya ni. Dia punya argument. Dia kata PAS leak ini tak ada apa-apa pun. Hanya sekadar ada yang kata minit, ada yang kata tidak timbul. Jadi perlulah. Tapi bagaimanapun kerana PAS tidak lagi bersama dengan kita. Kalau PAS masih lagi bersama dalam Muafakat Nasional dengan UMNO, sewajarnya UMNO menuntut. Sekarang ni mereka dah di luar. Anggaplah mereka itu sudah bersama dengan Perikatan Nasional. Tak perlu pun kita minta untuk mereka memberi penjelasan. Dia nak nafi pun nafikanlah. Buat apa nak kita nak sibuk-sibuk? Parti dia memang kita tahu mereka akan bersekongkol dengan Perikatan Parti Pribumi Bersatu untuk menjahanamkan UMNO. Dia tak payah kita bising-bising. Cuma macam saya katakan semalam, iaitu kandungan itu ada kata-kata pertama sekali melibatkan warga UMNO. Ada nama-nama pemimpin UMNO yang terlibat, yang disebut dalam PAS leak itu. Itu yang perlu disantuni. Sebab itu Datuk Mak Hassan kena melihat secara tuntas musang-musang berbulu ayam ini perlu diambil tindakan. Kita tak nak ambil tindakan pada parti PAS, itu mereka punya hal. Soal PAS, soal PBM, soal Tan Sri Muhyiddin nak kata begitu, nak kata begini, terpulang, kita ambil kisah sebab kita tahu. Sebab itu saya katakan tak payahlah Tan Sri Anwar Musa kata ini perkara biasa. Ini bukan perkara biasa. Soal mereka tak bersama dengan kita memang kita tahu. Soal mereka nak menjahanamkan UMNO kita tahu. Tapi cara kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam PAS leak itu yang membuatkan kita rasa kecewa apabila tidak disantuni kenyataan kononnya badan kehakiman juga diseret sama dalam PAS leak itu. Yang kita tidak tahu tentang apa yang tertulis berhubung dengan kenyataan menyangkuti soal badan kehakiman. Cerita nak memenjarakan Datuk Najib, nak memenjarakan Datuk Zahid Hamidi, nak dimasukkan dalam penjara Datuk Mak Hassan. Ya, ini yang kita persoalkan. Kenapa benda itu boleh timbul? Apakah benar mereka mempunyai kemampuan untuk menguasai badan kehakiman? Itu persoalannya. Bukan kita tahu soal mereka nak merancang bahawa selagi ada Zahid, selagi ada Najib, selagi ada Datuk Mak Hassan, maka kita susah nak tumbang dan sebagainya, mesti cari upaya macam mana nak menentang UMNO. Itu kita tahu, tak payah cerita. Sebab itu saya hari ni betul lah berdesup saya tengok. Bila tengok kenyataan Tan Sri Anwar Musa ni melontarkan kiriman pagi tadi. Dia marah. Dia kata kerana warga net tidak henti-henti menyerangnya. Lebih-lebih lagi apabila dia dilihat seakan-akan membela Perikatan Nasional dan yang sewaktu dengannya. Kenyataan paling wow dan terbaru daripada Anwar Musa, dia kata, ni kenyataan dia, saya baca balik. Zaman media sosial ni seronok baca. Semua berpeluang tunjuk hero. Pemimpin cawangan pun belum. Bertanding di bahagian pun hampir hilang deposit. Tapi nak bercakap macam dah jadi ketua parti. Sombongnya kenyataan itu. Jadi ertinya, kalau anda tidak jadi ketua bahagian, anda tidak memegang jadi ketua cawangan, tak berhak untuk beri komen. Kita warga UMNO ni kita mesti sukalah. Jadi kalau nak pakai pun pakailah. Kalau nak guna apa kenyataan ni, gunalah. Cuma bagi saya minta maaf. Saya kata terpulang pada anda. Ayat untuk membalas kenyataan itu, lagi cepat anda keluar, lagi cepat anda berambus daripada UMNO ni, rasanya kami warga UMNO lebih senang, lebih tenteram. Better get lost. Itu je saya nak jawab pada Tan Sri Anwar Musa. Bila dia kata nak bertanding ketua cawangan pun belum pasti menang, tanding ketua bahagian pun mungkin hilang deposit, bahawa orang-orang begini tak berhak untuk memberi pandangan. Sebab mungkin dia hilang marah sangat tu. Mungkinlah dia tuju pada siapa, saya tak tahu. Pada saya ke, pada saudara Syam Jalil ke, pada siapa saja. Sebab itu Ketua Penerangan Barisan Nasional Syam Jalil, dia menempelak ahli Parlimen Keterih itu yang disifatkan kerana Anwar Musa mengatakan PAS leak itu yang sebar laman sisa itu tidak memiliki elemen luar biasa. Apa yang kata tak ada elemen luar biasa? Yang luar biasa apabila nama pemimpin UMNO terkait. Ada beberapa nama yang disebut. Dan adanya kenyataan pemimpin daripada Perikatan Nasional seolah-olah boleh mempengaruhi mahkamah.
Itu isunya. Yang Anwar Musa kata, tak ada apa-apa, tak ada elemen luar biasa. Ni apa benda ni? Kemudian mulalah merapu, meraban. Orang ni tak boleh komen, sepatutnya orang ni kalau bertanding ketua cawangan pun belum pasti. Mentang-mentang lah kamu ahli parlimen. Mentang-mentang kamu ketua bahagian ketereh. Kalau you betul-betul hebat, nanti tunggulah pilihan raya. Bertandinglah atas diri anda sendiri. Tak payah gunakan UMNO. Sebab warga UMNO dah remuk redam. Saya nak bagi tahu, warga UMNO peringkat akar umbi sudah cukup remuk redam hati dan perasaannya dengan tingkah laku anda yang dilihat seolah-olah anda lebih mementingkan orang lain daripada parti sendiri. Hari ini boleh mengatakan pula, kalau nak setia itu kesetiaan pada parti, bukan pada pemimpin. Inilah maksudnya bahawa anda sekarang ni menuju direct kepada presiden parti. Jadi pada dia tak akan setia pada presiden. Mengikut kenyataannya, setia maksudnya kesetiaan pada parti. Pada pemimpin tak payah. Jadi besok kalau anda jadi pemimpin parti itu, sekarang ni apakah anda setia pada parti yang satu lagi? Ini masalah. Kalau bila anda mengatakan kesetiaan hanya pada parti. Saya nak berbalik, bukan pada individu. Apakah Tan Sri Anwar Musa dia setia pada negara dan tidak setia pada Perdana Menteri? Perdana Menteri juga individu. Jadi sebab tu jangan cakap sembarangan. Jangan nak tunjuk anda tu bijak bermain kata-kata. Ada orang lebih baik daripada anda lagi. Saya cakap terserang, kalau anda beginilah sikap anda, bagi kami warga UMNO Akar Umbi, ketiadaan anda itu kami nak sedekah pisang di masjid. Eloklah bungkus baju keluar daripada UMNO ni. Saya dah tak larat dah tengok perangai macam ni. Bila keluar kenyataan presiden kata Datuk Seri Ismail Sabri sewajarnya menjadi calon untuk Perdana Menteri. Mesti pula pegang jawatan sebagai pengurusi Barisan Nasional. Apa benda ni? Anda nak membodek ke? Ini masalahnya warga UMNO melihat kenyataan itu, apa maksud yang tersembunyinya? Kemudian marah lagi, kata bukan-bukan dan keluar kenyataan. Tak bolehlah nak bagi pandangan. Kerana bertanding ketua cawangan pun kalah, mungkin bertanding ketua bahagian pun hilang deposit. Ni apa benda ni? Sampai begitu sekali anda memandang hina pada orang memberi pandangan dan pencerahan. Bagi saya, sebab saya kalau katakan, kita mesti agree to disagree. Anda berani mengeluarkan kenyataan, tunggulah bila akan songsong oleh warga UMNO. Sebab tu kadang-kadang saya nak melayan ini menghabiskan masa. Saya dah lama tak bercakap ni. Saya tak bercakap pasal Anwar Musa ni lama dah rasanya. Malas nak bercakap. Saya dulu marah pada dia sebab kenyataannya bila dia mengatakan bahawa Muafakat Nasional mengundang. Itu permulaan pertama saya, kerana waktu itu dia Susah Agung UMNO bersama dengan Susah Agung PAS. Ada ayat di draft apa semua yang presiden pun saya marah. Tok Mat pun saya marah apabila ayat salah ayat bila mengatakan mengundang. Mana you invite them. Yang saya katakan Muafakat Nasional mengundang Parti Peribumi Bersatu menyertai Muafakat Nasional. Saya kata tak betul. Seolah-olah kita ni hadap sangat dengan PBM. Itu pertama. Kemudian yang selepas itu bila dia mengatakan bahawa ada kalangan ahli-ahli mantan atau bekas ahli-ahli UMNO nak kembali menyertai UMNO semula. Itu kenyataan dia. Saya ingat lagi antara kenyataan dia kata maka kita harus menyantuni berlapang dada menyambut kepulangan mereka. Wah, besarnya orang yang melakukan khianat. Kata-kata ini nak disambut bagi saya macam pambil kompang. Palu kompang, gerbong-gerbang. Selamat datang, selamat kembali. Yang mereka katanya kembali ke pangkal jalan. UMNO minta ampun lah. Kami nak bagi tahu Tan Sri Anwar Musa, kalau anda juga keluar daripada UMNO, kalau anda balik pada UMNO pun, kita tak akan sambut macam mana kehendak anda. Tak ada apa-apa pun kehilangan pada UMNO. Tak ada rugi pun. Malahan kadang-kadang mempunyai orang macam ini membuatkan kita akhirnya kita ahli sama ahli bergaduh sama sendiri. Saya amat kecewa sebenarnya bila hari ini dengan semalam kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi. Dan saya dengar apa kata Syam Jalil, dia kata pagi tadi Menteri Komunikasi Anwar Musa berlagak lagi. Dia kata yang orang-orang yang bukan ketua cawangan macam beliau lah, macam Syam Jalil, dia kata tidak boleh buat kenyataan kononnya mereka bukan macam ketua parti.
Masalah dengan Anwar Musa ini, bila ketua parti, bila ketua parti presiden cakap pun, dia sanggah dan dia tak boleh terima. Seolah-olah dia lebih tinggi darjatnya dari ketua parti. Dia juga pernah kata dia lebih senior dari presiden parti. Itu kenyataan dia. Bila dah terperangkap, saya lebih senior daripada Datuk Sri Zahid Hamidi. Macam manalah kamu ni? Kemudian kata ini, saya nak baca kenyataan Syam Jalil. Saya lihat presiden parti yang dia ikut bukanlah presiden parti kita. Syam Jalil dah marah. Dia suka pelekikan orang. Dia pernah kata, saya pernah kalah di pemilihan UMNO dan saya bukan ketua cawangan. Betul. Tapi dia pun pernah kalah di pemilihan timbalan presiden dan semasa dia bertanding ketua pemuda dulu. Tapi itu dia tak cakap. Mungkin dia malu. Benar-benarnya kalau nak kata orang kalah, you sendiri, Anwar Musa sendiri pernah bertanding ketua pemuda. Ruyup. Tanding timbalan presiden, ruyup dengan Tok Mak Hassan. Ini realitinya. Apakah anda berhak untuk bercakap lebih hebat daripada Tok Mak Hassan? Bertanding timbalan presiden pun kalah. Apakah anda berhak untuk menyongsong kenyataan presiden? Ini kalau you bercakap begitu. Sebab itu kata Syam Jalil, pada saya kalah menang dalam politik itu ada pertandingan. Jika kita kalah sekali, tidak bermaksud kita akan kalah selamanya. Yang penting adalah semangat juang dan tidak lari dari cabaran maupun belot kepada pihak lawan. Dan betul, memang saya bukan ketua cawangan. Ini kenyataan daripada Syam Jalil. Saya adalah ahli UMNO cawangan Pekan Sungai Pelong, Paya Jaras, Sungai Buloh. Ketua cawangan saya adalah Tok Umpat Alias. Dulu beliau pernah jadi Tok Umpat di kampung saya. Saya amat hormat beliau. Dan beliau adalah orang lama di kampung saya dan sahabat baik ayah saya. Dulu, Tok Umpat Alias pernah menawar kepada saya untuk jadi ketua cawangan. Tapi saya tolak. Ini kenyataan saudara Syam Jalil. Saudara. Saya jelaskan kepadanya, sebabnya ialah kerana saya mahu dia terus bantu orang-orang kampung di situ yang dia kenal lebih lama dan saya akan bantu dia apa yang terdaya. Pada masa yang sama, saya juga akan buat kerja di peringkat negeri dan pusat serta membantu merapatkan hubungan antara akar umbi dan kepimpinan tertinggi parti. Akhir-akhir ini, ramai orang hubungi saya untuk masuk UMNO atau jadi sukarela dalam pasukan saya. Oleh itu, saya rasa mungkin ini salah satu petunjuk daripada Allah SWT kepada saya. Saya terima cabaran dan petunjuk ini. Mungkin sudah tiba masanya untuk saya buka satu atau berapa lagi cawangan kampung di Selangor untuk memberi peluang kepada orang-orang lain masuk UMNO. Jadi, kepada Tan Sri Anwar Musa katanya, ular menyusur akar tidak hilang bisanya. Tapi, ingat, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh ke tanah jua. Bukan, dan bukalah ruangan komen di Facebook tu. Jangan jadi penakut. Sebab dia buat komen dalam Facebook, tapi orang nak komen tak buka. Itu masalahnya. Dia boleh cakap, pang. Bila orang nak komen, tak boleh nak masuk. Itu kenyataan dari Syam Jalil. Jadi, saya melihat ini satu demi satu pimpinan Perikatan Nasional menggambarkan bahawa tidak wajar atau tidak logik untuk sesiapa melayan kemungkinan bahawa dokumen PASLIK adalah sahih dan benar. Ramai yang namakan ia dokumen sampah. Ada juga yang menggelar siapa yang melayan isu ini sebagai doa buruk. Sedangkan tiada yang aneh dan mengejutkan. Itu kenyataan di orang sana lah. Cuma hari ini saya tengok, saya melihat kenyataan ni, saudara Khalid dengan Syam. Saudara Khalid Nordin, dia kata Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin membidas kenyataan bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa berhubung kandungan PASLIK. Naib Presiden UMNO itu berkata soalnya sekarang semua pihak mahu mengetahui status sebenar PASLIK. Dalam ciapan terbarunya laman Twitter, Muhammad Khalid membangkitkan kedudukan sebenar adakah kandungan PASLIK saat itu sahih atau palsu. Saudara Rosli Rahim, jangan bergantung harap lagi pada penipu pembohong terhebat negara. Hanya UMNO BN saja terbukti dalam sejarah janji ini. Ya, saudara. Saya tengok tadi ada satu kiriman, ya, saudara. Sekejap, saudara. Saya tengok. Ini utusan melaporkan, tapi tentang dia ni. Sebab saya lihat bahawa ini dari daripada Tanah Suci Mekah, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO memberi peringatan kepada Anwar Musa. Jadi Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi mengingatkan pemimpin parti supaya tidak menderhaka kepada parti dengan mengikut rentak musuh yang penuh dengan muslihat. Ini kenyataan yang sempat dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO. Dia kata meskipun tidak menyebut nama, bahawa ramai orang mengatakan kenyataan Datuk Zahid itu
dipercayai merujuk kepada Tan Sri Anwar Musa berhubung dengan PASLIK. Malahan, Datuk Seri Zahid turut memuat naik kenyataan Anwar Musa di Facebooknya ketika mengulas isu berkenaan. Sudah pasti katanya, ahli parti setia akan sentiasa berwaspada setiap kenyataan, setiap langkah, pendirian dan tindak tanduk pemimpin mereka dan pemimpin lawan mereka. Ahli-ahli parti yang setia akan memastikan keutamaan parti sendiri adalah nombor satu, manakala kepedulian parti luar, lebih-lebih lagi yang telah mengkhianati muafakat parti, tidak wajar diberikan tempat dalam keutamaan parti. Jadi ketika musuh luar parti bermuslihat dan dengan licik cuba memperdaya parti lawan menggunakan pelbagai taktik dan strategi, kita sebagai orang parti, kata Datuk Zahid, dari ahli biasa hinggalah ke peringkat bahagian parti, perlu lebih bijaksana dan membaca gerak-gerik lawan. Jangan pula tindak tanduk kita umpama musuh parti luar yang sama menari ikut rendak mereka. Ni, Datuk Seri Presiden sudah pun menegur. Saudara, jadi keadaan begini, sebenarnya kita merasakan mereka yang menyantuni puak-puak sebelah sana tu adalah diibaratkan sebagai pengkhianat yang tidak bermaruah dalam parti. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya harap warga UMNO berhati-hati bila membaca kenyataan-kenyataan demi kenyataan. Besok banyak lagi, saya yakin banyak lagi kenyataan ini menyangkut soal tentang PASLIK. Sebab apa yang terkandung dalam PASLIK itu adalah sesuatu yang cukup membahayakan parti UMNO. Dan kalau benda itu boleh direalisasikan, kalau tidak boleh direalisasikan, dan kalau terbaca oleh orang luar, melihat seolah-olah ada parti yang berada dalam kerajaan, pemimpinnya boleh menguasai mahkamah. Itu yang menjadi persoalan saya. Saya dalam keadaan begini, saya haraplah, saya nak marah sangat dengan Anwar Musa pun bulan puasa tak baik. Cuma saya kata kalau dalam keadaan begini, yang terbaik, tak payah nak kita bergaduh sama sendiri. Pilihlah jalan terbaik anda. Jalannya pintu UMNO luas terbuka untuk anda. Sertailah parti orang lain. Dan kita bertemu di gelanggang. Tengoklah siapa yang hebat. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.